Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Ogos bersama saya, Ahli Muhsin Muhammad Noor dan Jurubahasa Isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Berikut tajuk utama malam ini. Elaun guru kafar sebagai gaji tetap dipertimbang. Juga jangan cuba guna alasan jual gula biasa dengan syarat. Kerajaan akan mengkaji dan mempertimbangkan pemberian elaun guru kelas agama dan fardu ain kafar sebagai gaji tetap dalam belanjawan 2024 akan datang. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata walaupun cadangan itu bakal membantu dan menjaga kebajikan guru kafar, namun ianya bergantung kepada kewangan negara. Menurut Datuk Dr. Muhammad Naim, cadangan menjadikan elaun guru kafar kepada gaji tetap antara perkara yang perlu diperhalusi bagi memastikan kebajikan guru kafar di negara ini terbela. Itu memang dalam pertimbangan lah. Cuma banyak perkara yang perlu kita lihat daripada sudut fiskal, kewangan negara, daripada sudut struktur sendiri. So yang ni perlu diambil kira lah. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita akan ambil semua perkara pertimbangan. Asas dia lah kita nak pastikan guru-guru kafar ni, kebajikan mereka ni terpelihara dan terlindung dan dijaga. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas perasmikan Majlis Penutup Ihtifal Kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafar peringkat kebangsaan kali ke-8 tahun 2023 di Port Dickson pagi tadi. Ketika ini guru kafar menerima elaun bulanan sebanyak RM1,100 yang dibayar mengikut jumlah jam bekerja dan tidak tertakluk dengan gaji minimum. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Naim turut mengulas mengenai video sekumpulan lelaki melakukan zikir menari yang didakwa berlaku di makam Tok Kenali dekat Kota Baru, Kelantan baru-baru ini. Katanya umat Islam sememangnya digalakkan menziarahi kubur, namun perlu mematuhi adab dan peraturan yang ditentukan dalam agama bagi mengelak tercetusnya kerisauan orang awam dan fitnah. Betul, dia ada adab. Jadi sama ada yang dilakukan oleh memenuhi hukum ataupun adab yang ditentukan oleh Islam, iaitu kita serahkan kepada mufti negeri Kelantan lah untuk menentukan. Sebab persoalan hukum itu terletak di bawah kuasa negeri, iaitu kuasa mufti negeri tersebut. Baru-baru ini tindakan sekumpulan lelaki berzikir dengan kuat dan lantang sambil mengelilingi makam Tok Kenali menarik perhatian orang ramai apabila video tersebut menjadi tular di laman TikTok. Penularan video tersebut telah membuatkan orang ramai menjadi takut dan bimbang sekiranya kumpulan tersebut melakukan amalan yang menyimpang daripada agama. Cicit kepada Tok Kenali kemudian menegaskan rakaman video yang menunjukkan sekumpulan individu berzikir beramai-ramai dengan kaedah luar daripada kebiasaan bukan ajaran ulama terkenal itu. Modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi yang akan diperkenalkan di peringkat sekolah perlu disambut baik kerana ia merupakan karangan terbaik dalam membentuk sahsiah dan amat bertepatan dengan keperluan semasa. Menurut pendakwah Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan, pelaksanaan modul tersebut hanya untuk memupuk kefahaman agama Islam secara lebih menyeluruh kepada guru dan pelajar Islam dalam mendepani cabaran kehidupan pada zaman kini. Jelas Dr. Nur Muhammad Hadi, dengan kefahaman dari hadis 40 Imam Nawawi tersebut, guru dapat mendidik serta membentuk para pelajar untuk menjadi seorang insan serta hamba Allah yang lebih baik pada era yang mencabar sekarang ini. Apabila seseorang itu mempelajari kitab hadis 40 ini, maka dia akan dapat mengetahui tentang keimanan, soal akidah. Yang kedua, dia akan faham tentang hukum hakam perundangan sebagai selaku hamba Allah. Yang ketiga, dia akan membentuk syakhsiah, akhlak yang baik. Maka kata ulama, difahami daripada hadis 40 itu tadi, maka lengkaplah sebagai seorang mukmin untuk mempelajari bab akidahnya, bab syariatnya dan bab akhlaknya.
Dalam pada itu, beliau berkata orang bukan Islam tidak perlu khawatir dengan modul ini kerana ia hanya pembelajaran positif untuk orang Islam dan bukan sebaliknya. Kitab Hadis Arba'in Nawawi ni apabila kita ambil, maka sudah pasti dia akan membentuk seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang faham tentang agamanya sendiri. Dan apabila seorang mukmin, seorang muslim, dia faham tentang agama, maka dia akan terhindar daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan menjadi seorang manusia yang baik. Dan akhirnya kita akan hidup dalam keadaan aman, dalam keadaan harmoni. Pada 19 Ogos lepas, Kementerian Pendidikan KPM telah melancarkan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi bagi memupuk penghayatan hadis bermula di peringkat sekolah lagi. Modul tersebut akan dilaksanakan di 61 sekolah menengah kebangsaan agama dan di 228 sekolah agama bantuan kerajaan di seluruh negara sebelum diedarkan ke sekolah-sekolah di bawah KPM tahun depan. Sementara itu, Kementerian Pendidikan sedia bertemu mana-mana pihak untuk berbincang mengenai kekeliruan berhubung pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah seluruh negara. Timbalan Menterinya Lim Hu Ying berkata kekeliruan berkenaan timbul apabila beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO menyatakan kebimbangan mereka yang sekaligus menimbulkan pelbagai spekulasi. Memetik laporan bernama, Hu Ying sekali lagi menegaskan pelaksanaan modul terbabit hanya akan dilaksanakan kepada pelajar dan guru beragama Islam sahaja dan bukan kepada mereka yang beragama lain. Sehubungan itu, beliau berkata pihak berkenaan tidak perlu risau dan tidak lagi diperbesarkan. Bagaimanapun, katanya KPM bersedia untuk bertemu dan berbincang sekiranya ada apa-apa persoalan berkaitan. Dalam pada itu, Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Nur berkata tidak wajar mana-mana pihak mempertikaikan cadangan Kementerian Pendidikan memperkenal modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi tanpa usul periksa. Pihak berkenaan juga disarankan mengkaji apa kandungan koleksi hadis berkenaan sebelum membuat sebarang kenyataan. Tindakan memprotes cadangan itu tanpa usul periksa adalah tidak wajar sama sekali. Apatah lagi jika bantahan berkenaan didorong oleh niat bagi meraih kepentingan politik murahan dengan meminggirkan kepentingan negara dan rakyat. Pihak yang membantah cadangan itu perlu memberi perhatian kepada penjelasan yang diberi oleh kementerian dan beberapa pertubuhan Islam bukan kerajaan bahawa modul berkenaan hanya disasar kepada guru dan pelajar yang beragama Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA dan Sekolah Bantuan Kerajaan SABK sahaja. Tujuan modul ini diperkenalkan adalah bagi memupuk semangat ihsan atau kebajikan serta kasih sayang sesama manusia tanpa mengira latar belakang keturunan, agama dan budaya. Katanya, rakyat Malaysia bukan beragama Islam perlu faham bahawa pandangan ekstrim dan yang memusuhi orang bukan Islam adalah berpunca daripada kefahaman salah terhadap ajaran Islam sendiri. Jangan gunakan alasan lambakan stok gula premium dalam simpanan sebagai punca peniaga menjual gula biasa secara bersyarat. Perkara itu adalah satu kesalahan kerana pengguna dilindungi mengikut Akta Perlindungan Pengguna 1999 atau Akta 599. Apa pun kita akan bersifat tegas dan ianya tidak boleh dilakukan oleh sesiapa saja kerana ia menyalahi undang-undang. Mereka tak boleh guna apa-apa alasan? Tak, mereka tak boleh guna apa-apa alasan. Sebabnya itu adalah hak pengguna dan mereka dilindungi oleh undang-undang. Fuziah berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program Jelajah Jualan Rahmah dan pelancaran Jualan Rahmah bergerak peringkat negeri Pahang di pekarangan Stadium Darul Makmur Kuantan. Semalam pasukan penguatkuasa KPDN Perak menyerbu sebuah premis perniagaan di Batu Gajah selepas menerima aduan mengenai tindakan peniaga itu meletakkan syarat untuk pembelian gula pasir biasa. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail dilaporkan berkata, pegawai penguatkuasa melakukan pemeriksaan dengan taktik penyamaran di premis terbabit dan mendapati pemilik kedai berkenaan meletakkan syarat
jika mahu membeli gula pasir kasar, perlu terlebih dahulu melakukan pembelian 1 kilogram gula putih jernih premium yang berharga RM4.50 sepaket. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mencari solusi jangka panjang bagi mengatasi masalah bekalan gula negara. Namun buat masa ini, kata pemangku Menteri KPDN, Datuk Armizan Mohamad Ali, pihaknya giat menjalankan ops manis supaya bekalan gula dapat dipenuhi. Baru-baru ini pun saya mempengerusikan mesyuarat di peringkat pegawai daripada Kementerian Ekonomi, daripada MITI, Kementerian Pertanian dan KPDN sendiri untuk kita mencari solusi jangka panjang. Namun pada peringkat semasa kita akan teruskan ops manis kita untuk memastikan pengilang yang bertanggungjawab untuk terus membekalkan gula rakyat, termasuk gula rakyat ini, gula bertapis putih kasar dan halus ini sebanyak 42,000 metrik tan sebulan. Itu tanggungjawab yang perlu mereka tunaikan, begitu juga pemborong-pemborong kita. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program dan sesi libat urus bersama Intermediari Korporat SSM 2023 peringkat negeri Johor di Hotel Holiday Villa di Johor Bahru. Dalam pada itu, Armizan menegaskan peniaga tidak dibenarkan mengenakan syarat dalam pembelian gula. Tindakan undang-undang akan diambil ke atas mana-mana pihak yang didapati mengenakan syarat berkenaan tanpa kebenaran pengawal bekalan dan disiasat mengikut Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961. Seketika nanti, budak 16 tahun terlanggar pelanggan kedai makan. Alhamdulillah bertemu lagi. Sekurang-kurangnya 11 pelanggan termasuk beberapa kanak-kanak dirempuh sebuah kenderaan ketika menjamu selera di Medan Selera Tanjung Keling, Melaka. Kejadian berlaku sekitar jam 2.43 petang semalam melibatkan kenderaan pelbagai guna MPV jenis Toyota Avanza. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Petit berkata, hasil siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku selepas seorang remaja lelaki berusia 16 tahun diarah oleh ibunya untuk memanaskan enjin kereta tersebut. Bagaimanapun, remaja berkenaan dipercayai telah menekan pedal minyak dan mengubah gear kepada mengundur dengan tidak sengaja. Susulan itu, MPV berkenaan telah mengundur secara mengejut dan telah melanggar Proton Suprema S yang diparkir sebelahnya sebelum merempuh pelanggan yang sedang menjamu selera di bahagian belakang. Jelas Christopher lagi beberapa pelanggan dipercayai cedera akibat pelanggaran tersebut, namun masih tiada pihak yang tampil membuat aduan polis. Setakat ini, siasatan masih diteruskan dengan bantuan rakaman kamera litar tertutup CCTV tersebut dan kes disiasat mengikut Seksyen 43 Fasal 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mengenakan notis kompaun dan mengarahkan penutupan serta-merta sebuah premis di Jalan Bukit Bintang susulan tarian Separa Bogel. Video tarian tidak bermoral yang dilakukan di depan premis itu tular sejak minggu lalu. Menurut DBKL, Jabatan Penguatkuasaan menjalankan satu tindakan khas di premis tersebut pada 23 Ogos lepas dengan hasil siasatan dan pemantauan mendapati premis tersebut mempunyai lesen komposit kedai runcit serbeneka pasar mini barangan kering sahaja bagi menjalankan aktiviti pasaraya. Bagaimanapun, premis tersebut dikendalikan oleh 4 orang pekerja warga asing yang tidak mempunyai permit kerja yang sah. 2 daripadanya adalah warga negara Bangladesh dan 2 lagi merupakan warga negara Iran. Oleh itu, DBKL mengeluarkan satu notis kompaun kerana menggajikan pekerja warga asing tanpa permit kerja yang sah dan satu notis kompaun kerana menjalankan aktiviti selain yang dilesenkan. Premis tersebut juga diarahkan untuk ditutup serta-merta kerana dikendalikan oleh bukan warga negara. Pada masa sama, DBKL menambah kejadian yang tular tentang tarian Separa Bogel itu berlaku pada 5 Julai lepas bersempena dengan sambutan ulang tahun premis tersebut.
Katanya perkara itu berdasarkan makluman yang diterima daripada pekerja premis tersebut. Sebelum ini, kecoh di media sosial apabila tular video berdurasi 1 minit 5 saat memaparkan aksi sekumpulan wanita yang berpakaian seksi sedang membuat tarian terbuka di hadapan premis berkenaan. Tarian yang dipercayai dipanggil Key Dance Revai itu mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Sanggup berulang-alik menaiki bas dari Alor ke Kuala Lumpur demi merawat 2 anak yang menghidap penyakit kronik. Itu dugaan hidup yang dilalui Nur Syazwani Ramli, 31 tahun. Anak sulungnya, Puteri Saidatul Nisa Muhammad Zamzuri, 10 tahun, menghidap penyakit jantung sejak lahir, manakala anak bongsunya, Puteri Izzatun Nisa, 3 tahun, menghidap kanser buah pinggang tahap 4 sejak berusia 3 tahun. Menurut Nur Syazwani, anaknya Puteri Saidatul Nisa terpaksa menjalani rawatan susulan di Hospital Kuala Lumpur HKL 3 kali sebulan dan dia terpaksa ulang-alik dengan menaiki bas ekspres. Katanya setiap kali ke HKL, dia terpaksa mengeluarkan perbelanjaan RM300 untuk kos tambang, makan dan minum serta bil bayaran hospital. Syazwani yang tidak dapat bekerja selepas terpaksa menguruskan anak-anak berkata, ada ketika dia terpaksa tebalkan muka untuk meminjam duit daripada rakan untuk menjelaskan bayaran hospital. Kita tengok dia sakit dulu, sakit kita pun sakit. Kan? Kita kadang-kadang tak sanggup sebab Nisa ni 7 kali operation, 4 kali intubate. Telinga Wani kan doktor dia cakap macam ni. Mak, kalau anak tak kuat, boleh mati. Mak, tapi Wani nak anak-anak Wani sihat lah sebab yang sulung tu pun ada masalah jantung. Dua-dua sakit lah senang cakap. Anak Wani memang dua-dua sakit. Lebih memilukan, dia terpaksa menghentikan sementara rawatan untuk anak sulungnya di Pulau Pinang sejak 2017 kerana mengutamakan rawatan untuk anak bungsu terlebih dahulu. Menurut Syazwani, suaminya Muhammad Zamzuri Madznan, 29 tahun, hanya bekerja sebagai pembantu kedai dengan pendapatan RM1,500 sebulan dan terpaksa membayar duit sewa rumah sebanyak RM300 setiap bulan. Malah katanya wang bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM setiap bulan pun tidak cukup untuk menampung kos perbelanjaan harian. Penderitaan Syazwani mendapat perhatian pengerusi Cancer Survivors Malaysia CSM Zuraini Kamal yang turut menghulurkan bantuan barangan keperluan harian seperti susu khas untuk anaknya. Bila kita tengok perjalanan Syazwani sebagai ibu kepada 2 orang puteri cahaya mata, kedua-duanya ada masalah kesihatan yang agak kronik. Ni dah buat operation bedah untuk jantung daripada atas sampai ke bawah. Yang ni pun bedah juga ni. Ni ada dia punya pembedahan daripada atas sampai bawah. Tapi untuk buang kanser di bahagian buah pinggang. Itu belum lagi perjalanan rawatan yang berulang-ulang. Saya pernah Syazwani cerita menangis-nangis, stres. Dia kata, kita dengar pun kita nangis. Orang ramai yang ingin menyalurkan bantuan boleh menyumbang melalui akaun CIMB Nur Syazwani Ramli 7610119295 atau menghubunginya di 019 453 5744. 3 maut ditembak dalam kedai serboneka. Di Florida, Amerika Syarikat, seorang lelaki bertindak menembak 3 individu kulit hitam di dalam sebuah kedai serboneka. Menurut polis, serangan suspek berusia 20-an terhadap kumpulan kulit hitam itu berunsurkan kebencian kaum. Suspek lelaki tersebut kemudiannya menembak dirinya sendiri. Mangsa yang meninggal dunia adalah 2 lelaki dan seorang wanita, namun identiti mereka tidak didedahkan. Kawasan itu dilaporkan dihuni sebahagian penduduk berkulit hitam. Susulan kejadian itu, polis mempertingkatkan kawalan keselamatan di kawasan penempatan penduduk serta di kawasan University Edward Waters, iaitu sebuah kolej bersejarah bagi individu berkulit hitam di selatan Amerika Syarikat. Tembakan itu adalah yang terbaru dalam siri keganasan senjata api minggu ini di Amerika Syarikat, berikutan ramai yang maut di Boston, Chicago dan Oklahoma.
3 anggota Marine Amerika Syarikat maut selepas helikopter tentera MV-22B Osprey terhempas di luar pantai Darwin Utara, Australia semasa latihan Predators Run. Insiden yang berlaku di Pulau Tiwi itu turut menyebabkan 20 lagi anggota cedera. Latihan tersebut turut disertai 2,500 tentera dari Amerika Syarikat, Australia, Filipina, Timor Leste dan Indonesia. Bagaimanapun, pihak berkuasa tempatan memaklumkan hanya anggota Marine Amerika Syarikat sahaja yang disahkan berada di dalam helikopter berkenaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyifatkan kejadian sebagai tragis dan akan memberikan bantuan segera kepada anggota yang cedera. Setakat ini, anggota polis dan pihak keselamatan lain telah ditambah bagi membantu kesemua mangsa serta memantau lokasi nahas supaya siasatan dapat dilakukan dengan segera. Sekurang-kurangnya seorang maut manakala 46 lagi cedera dalam 2 letupan di sebuah stesen minyak di Crevedia, Romania. Antara yang cedera melibatkan 26 anggota bomba yang sedang memadamkan kebakaran selepas letupan pertama. 8 anggota bomba melecur teruk akibat kejadian tersebut. Letupan pertama dipercayai telah menyebabkan api merebak ke tangki kedua dan seterusnya meletup. Susulan itu, sebanyak 25 jentera bomba telah dikejarkan ke lokasi kejadian untuk operasi memadamkan kebakaran dan orang awam yang berada di dalam radius 700 meter dari kawasan tersebut telah dipindahkan. Menurut pihak berkuasa tempatan, mereka perlu berjaga-jaga kerana kebakaran tersebut terdedah kepada tangki minyak ketiga dan letupan boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Sementara itu, Presiden Romania Klaus Iohannis menyifatkan insiden tersebut sebagai tragedi dan mengarahkan untuk siasatan segera bagi melihat sama ada ia melanggar peraturan atau tidak. Suhu panas terik melampau sehingga mencecah 50 darjah Celsius di Yaman ketika ini mencetuskan kegusaran dalam kalangan rakyatnya, terutama penduduk yang tinggal di kem pelarian. Ia berikutan situasi itu diburukkan lagi dengan kehadiran ribut debu dan pasir yang berlaku tanpa henti. Tidak hanya bekalan elektrik di kem sahaja terputus, malah menurut penduduk, mereka perlu menempuh perjalanan sukar terletak berbatu jauhnya untuk mendapatkan bekalan air dengan menunggang kedai. Dalam pada itu, pelbagai kes turut dilapor meningkat di kem pelarian, antaranya strok haba, penyakit jantung dan penyakit berkaitan pernafasan. Kebanyakan pelarian terpaksa membina pondok daripada jerami dan lumpur di gurun kerana bahan-bahan itu lebih berkesan untuk mengekalkan suhu sejuk berbanding kemah plastik. Bagi penduduk yang tinggal di wilayah gurun, cuaca panas kali ini melampaui jangkaan mereka. Selain gelombang haba, pelarian turut berdepan masalah lain seperti kekurangan zat makanan, ubat-ubatan, kemudahan sanitasi serta air bersih akibat kesan konflik perang di negara itu. Sekian untuk malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamanim. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.